Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Yang Berhormat Yang di-Pertua. Saya membahas berkenaan dengan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Pindaan 2023. Saya menyokong pindaan yang dicadangkan kepada Akta Suhakam 1999. Namun begitu ada beberapa isu yang ingin saya bangkitkan. Yang pertama ialah skop hak asasi manusia perlu selari dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dalam hal ini perlu diingatkan agar Suhakam kekal berprinsip berteraskan asas yang dinyatakan dalam Seksyen 4, Fasal 4 Akta Suhakam 1999, Akta 597 yang meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai asas utama. Walaupun dokumen-dokumen antarabangsa seperti pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948, UDHR 1948 jadi rojokan, dokumen-dokumen itu hanya terpakai setakat tidak bercanggah dengan perlembagaan. Sebagai contohnya, perkara 3 perlembagaan yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan perlu dihayati oleh Suhakam. Oleh yang demikian, kita mengharapkan agar Suhakam tegas dengan prinsip hak asasi yang berpaksikan elemen tempatan dan tidak berkiblatkan perjuangan hak asasi Barat. Barat tidak ada kelayakan untuk bercakap soal hak asasi. Mulut mereka bercakap hak asasi, sedangkan tangan mereka berlumuran darah anak-anak Gaza yang tidak berdosa. Oleh itu saya berharap di samping penambahbaikan yang dilakukan dari segi perundangan, anggota Suhakam mengambil kira kedudukan Islam dan perundangan Islam dalam sebarang tindakan dan kenyataan yang dibuat. Sebarang kenyataan yang bercanggah dengan hukum syarak ataupun fatwa yang telah dikeluarkan perlulah dielakkan sama sekali. Begitulah juga pemeliharaan hak asasi golongan kanak-kanak di negara ini. Naklah dipastikan selari dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3-1. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan dan penganut Islam berhak mengamalkan ajaran Islam. Mengikut ajaran Islam menjadi kewajipan ke atas setiap ibu bapa untuk memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan, muru auladakum bis-salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' atau kama qala. Perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan salat semasa mereka 7 tahun dan pukullah mereka kerana tidak salat. Mereka yang berumur ketika mereka berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka. Kita tidak mahu kejadian seperti mana berlaku di Sweden pada tahun 2014. 2 orang suami isteri yang telah dihukum kerana memukul anaknya kerana soal pendidikan. Kerana perkara ini perkara bertentangan dengan prinsip agama yang dibenarkan untuk merotan, bukan untuk takzib, bukan untuk menyeksa, tetapi ialah untuk takdib, yakni untuk mendidik. Sebab itu adalah penting untuk ada di kalangan Pesuruhjaya kanak-kanak, walaupun Pesuruhjaya Suhakam, tokoh yang punya latar belakang perundangan Islam yang kukuh bagi mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran perlembagaan persekutuan atas nama hak asasi manusia. Saya mengambil maklum bahawa kerajaan Malaysia telah meratifikasi beberapa instrumen antarabangsa seperti mana SIDO, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi dan juga diskriminasi terhadap wanita, dan CRC, Convention on the Right of Child. Isu kedua, kaedah pelantikan anggota Suruhanjaya. Seksyen 5.3 Akta Suhakam menyatakan kriteria umum pelantikan laki-laki dan perempuan, berbagai latar belakang agama, politik dan kaum, mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara hak asasi manusia. Cadangan pindaan Seksyen 51, keanggotaan Suruhanjaya tidak kurang daripada 7 orang dan tidak lebih daripada 20 orang. Bilangan ini termasuk Ketua Pesuruhjaya kanak-kanak dan 2 orang Pesuruhjaya kanak-kanak.
Saya mencadangkan supaya bilangan ini ditambah juga selari dengan keperluan semasa, bukan hanya terhadap 20 orang saja, sesuai dengan pertambahan penduduk Malaysia yang melebihi daripada 3 juta. Pasal 3 yang meminda Seksyen 5 menyentuh soal pelantikan anggota Suhakam. Apa jaminan undang-undang ini dapat memastikan Suhakam yang dilantik menghayati prinsip hak asasi, berteraskan jati diri Malaysia dan tidak berkiblatkan hak asasi Barat. Dalam hal ini sekurang-kurangnya 2 daripada anggota Suhakam terdiri daripada mereka yang punya pengetahuan dalam prinsip hak asasi manusia, berteraskan Islam, iaitu di kalangan sarjana syariah. Tidak dinafikan bahawa beberapa Pesuruhjaya Suhakam yang dilantik sebelum ini mempunyai latar belakang pengajian syariah. Adalah diharapkan agar kuota ini dinyatakan secara jelas sebagaimana kuota wanita dan juga orang kurang upaya. Bagi cadangan pindaan Seksyen 5-3A, sekurang-kurangnya wakil OKU dan sekurang-kurangnya 30% anggota Suhakam adalah wanita amat disetujui. Terima kasih kepada Yang Mohormat Pengerusi, Yang di-Pertua.